Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sambung daripada last week. Kita masih lagi dalam topik search ya. Seperti yang saya cakap bukan last week daripada hari Selasa lepas, kita akan buat satu topik yang lebih tukar lah. Sebab memang biasanya bila kita belajar ni, tukaran dia, level tukaran ni akan bertambah sedikit demi sedikit. So get ready lah. Okay. Tapi taklah susah mana sangat. Alright, kita akan belajar, biasakan dia. Dan benda tu sebenarnya mudah saja. Okey. Apa kita nak buat hari ini ialah menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan search. Saya bubuh topik di sini sekejap. Menisbahkan penyebut bagi ungkapan melibatkan okey. Panjang. Dalam bahasa Melayu ni panjang, tapi dalam bahasa Inggeris dia mudah saja. Bahasa Inggeris dia macam type macam ni. Dalam bahasa Inggeris dia rationalizing the denominator. Okey. Macam ni tau. Bila kita nak menisbahkan penyebut, apabila kita ada ungkapan search, contohnya 1 per punca kuasa 2 bagi A. Okay. Kita nakkan satu format yang penyebut dia tidak ada search. Okay. Ini jangan ada search dalam penyebut. Kita nak ubahkan format dia supaya di bawah tu penyebut dia tidak ada search. Okey. Kalau ungkapan dia begini per 2. Ini okey. Macam ni kita okey. Macam ni tak okey. Sebab apa? Sebab ada search di bahagian bawah. Kita nak pindahkan search tu naik atas. Tapi kita tak boleh main pindah saja. Ada cara dia. Kenapa kita nak menisbahkan menyebut dia? Saya pun tak pasti kenapa. Tetapi dia looks nice. Looks better untuk mathematician. Untuk melihat search tu berada di atas. Dan kita akan belajar macam mana cara nak buat dia. Okey. Mungkin sekarang kita masih Megat mungkin masih lagi guessing apa benda lah menisbahkan penyebut ni. Tapi kita tunjuk contoh. Saya guna contoh 14 dalam buku teks. Alright. Contoh pertama A. Kita ada ungkapan satu. Ungkapan search 1 per 5 punca kuasa 2, 3. Okey. Sekarang kita nampak ada search di bawah. Ungkapan macam ni memang tak comel. Kita nak pindahkan search-nya berada di atas. Ini tak comel. Itu caranya saya sebut tak comel lah, senang. Kita nak menisbahkan penyebut dia. Macam mana cara? Okey. Mula kita letakkan balik term dia yang sama. Kemudian kita kata okey, kita nak pindahkan search ke atas dengan apa kita buat? Dengan kita mendarabkan ungkapan tu dengan 1. Okey. Kalau kita ada apa-apa ungkapan search, apa-apa saja ungkapan, apabila kita darab dengan 1, apa akan kita dapat? Of course kita akan dapat ungkapan itu balik. Nilainya tetap akan sama. Apa saja nombor yang kita darab dengan 1 akan menjadi nombor yang sama juga. At least pun nilai dia sama.
Tapi satu di sini bukanlah satu nombor satu per se, tetapi kita nak ubahkan dengan punca kuasa 3 per punca kuasa 2 bagi 3. Punca kuasa 2 bagi 3 per punca kuasa bagi 3. Dalam contoh buku teks dia ada bubuh nombor 5 kat sini sekali, dan dipanggil itu sebagai konjugat. Konjugat ni satu term yang baru. Entah kenapa saya tidak setuju dengan term konjugat dalam contoh ni. Nanti saya tunjukkan apa benda konjugat itu sebenarnya. Dalam konteks ni saya rasa editor dia mungkin tersilap kot. Dipanggil ini sebagai konjugat, sebenarnya bukanlah pada saya lah. Okay, nanti saya akan cerita apa itu konjugat. Okay, tak perlu kita bubuh 5 punca kuasa 2 3, tapi cukup kita bubuh punca kuasa 2 bagi 3 per punca kuasa 2 bagi 3. Okey, Megat. Nombor di sini. Okey. Kalau kita bahagikan punca kuasa 2 bagi 3 dengan punca kuasa 2 bagi 3, ini persamaan berapa sebenarnya? 1 kan? So, maksud dia, apabila kita mendaratkan original ungkapan asal set tu dengan satu nilai yang nilainya 1, tentulah jawapannya kita akan dapat nilai yang sama. Betul tak? Exactly yang sama. Tetapi formatnya berbeza. Saya tunjukkan kenapa formatnya berbeza. Okey, tengok Di sini akan ala bersamaan dengan 1 darab punca kuasa 2 bagi 3 per 5 punca kuasa 2 bagi 3 darab punca kuasa 3 punca kuasa 2 bagi 3 begini. Okey. Dan kalau di penyebut dia kita darabkan punca kuasa 2 bagi 3 darab punca kuasa 2 bagi 3 dapat berapa tu, Megat? Ni dulu, 2 ni darab ni dulu. Tak. Jadi 3. Punca kuasa 2 bagi 3 darab punca kuasa 2 3 sama dengan 3. Dan yang belah atas ni pula, apabila 1 darab punca kuasa 2 bagi 3, jawapan dia tetap sama, iaitu punca kuasa 2 bagi 3 juga. 1 tu tak payah tulis lah, sebab 1 darab 1 apa pun akan jadi punca kuasa 2 bagi 3 juga. Tapi yang kat bawah penyebut dia dah tukar. Merah lah pula. Sekejap, saya nak delete ni sekejap, bagi ruang bawah. Atas tu punca kuasa 2 bagi 3, yang bawah tu jadi 5 darab dengan 3, ataupun bersamaan dengan punca kuasa 3 per 15. Jadi apabila kita ada nombor yang set dia berada di bawah, berada pada penyebut, di bawah, bukan dekat atas, kita rationalizekan, kita nisbahkan dia supaya set ni berada dekat atas, tapi nilai dia tetap sama walaupun bentuk dia berbeza. Okey, sebagai kita nak bukti, kita ambil kalkulator, kita tengok apa nilai dia sebenar. Tengok nilai dia tetap sama walaupun formatnya dah berbeza. 1 bagi 5 bagi punca kuasa 2 bagi 3 dapat berapa? 0.1155. 0.1155. Saya round up, saya bulatkan ke 4.0. Okey. Dan kita ambil nilai yang kedua pula. Nilai kedua apa dia? Punca kuasa 2 bagi 3 bagi dengan 15. Cuba tengok jawapan dia. Sama ke tak? Sama juga. 0.1155 juga. Nilainya sama, hanya formatnya berbeza. Boleh nampak? Jadi apa kita dah buat? Kita telah pindahkan set yang dari ke bawah tu dah naik ke atas. Format yang baru ni tidak ada lagi set di bahagian bawah.
Dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Kita bagi ini sebagai numerator, tak silap saya. Bawah ni kita panggil denominator. Dalam bahasa Melayu ni bawah ni kita penyebut kan. Atas saya tak ingat apa dia. Okey, tak apalah. Jadi inilah dia tujuan kita nak menisbahkan penyebut, supaya ungkapan cert tu berada di atas. Kalau dia berada dia kat bawah, dia tak comel. Kita nak bagi comel, kita bawa pindah ke atas. Okey, kita tengok contoh kedua. Ada soalan tak? Macam faham lagi masih faham? Okay, good. Okey, contoh yang kedua ni baru kita guna konjugat ya, iaitu satu format lain. 1/7 punca kuasa 2 bagi 2 tambah 5 punca kuasa 2 bagi 3. Okey, ini pun tak comel juga. Kita nak pindahkan apa saja yang ada cert bawah tu, kita nak pindah ke dekat atas. Ini tak syok, ini tak syok. Ini tak minat macam ni. Kita nak pindahkan. Okey, macam mana kita nak buat? Prinsipal dia sama macam contoh A, tetapi dia sedikit berbeza. Tengok apa beza dia. Okey, ini dia. Apa kita buat? Kita ambil semula ungkapan yang sama. Kita darab dengan 1 juga. Tapi bukan kita darab 1 per se, kita akan ubahkan dia dengan ungkapan konjugat bagi penyebut. Konjugat bagi penyebut ni. Apa dia konjugat? Ini dia. 7 punca kuasa 2 bagi 2 tolak 5 punca kuasa 2 bagi 3 par dengan ungkapan yang sama juga. 7 punca kuasa 2 bagi 2 tolak 5 punca kuasa 2 bagi 3. You see, dekat sini ungkapan pada denominator dan numerator sama, maka ekspresi ini adalah sama dengan 1. Atas sama, bawah pun sama. Ini yang kita panggil sebagai konjugat. Ini adalah kita panggil sebagai konjugat. Exactly. Okey, macam ni bagus. Nampak Kalau kita ada ekspresi A tambah B, konjugat dia apa? Konjugat dia ialah A tolak B. Kalau kita ada ekspresi B tolak A, konjugat dia apa? Ialah B tambah A. Kita hanya tukarkan dia punya sign yang di tengah ni saja. Yang tengah saja kita ubah. So kita dapat konjugat. Tapi in this case, kita kena ambil konjugat tu, dibahagikan dengan konjugat tu semula supaya nilai dia bersama dengan 1. Okay, now kenapa kita darab dengan konjugat? Cuba tengok sini Saya nak ambil balik contoh yang ini. Saya tulis dekat sini Saya ada A tambah B. Saya darabkan dengan konjugat dia. Jadi apa? A tolak B. So, kalau kita expand kan, kita kembangkan, kita darabkan semua tu, apa kita dapat? Kita akan dapat A darab A jadi A kuasa 2. A darab tolak B, tolak AB. Kemudian B darab A jadi campur AB. Dan yang akhir sekali adalah tolak B kuasa 2. Yang di tengah ni jadi apa? Jadi kosong. So yang kita tinggal apa dia? Yang tinggal ialah yang tinggal ialah
A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini sebab kenapa kita nak darabkan dengan konjugat. Ini konjugat. Okey. Dalam bahasa Inggeris dia panggil conjugate. 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 Di bahasa Melayu kan jadi konjugat. Alright, now kita teruskan balik kat sini tadi. Okey. Yang atas ni kita sebab kita darab dengan satu. So bahagian atas numerator akan kekal jadi 7 punca kuasa 2 tolak 5 punca kuasa 2 bagi 3. Yang bawah ni kita darab ekspresi tu dengan konjugat dia. Jadi kita kena bubuh apa tu kurungan 2 tambah 5 punca kuasa 2 bagi 3. Darabkan dengan 7 root 2 5 root 3. Kita boleh buat, kita boleh expand semua ni, kembangkan. Okey, tetapi akhirnya jawapan dia ialah apa dia? Saya tulis di bawah tu, yang atas tu. Yang bawah tu akan jadi 7 punca kuasa 2 bagi 2 kuasa 2 tolak 5 punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2. Boleh ikut tak? Kenapa saya dah meringkaskan ya? Saya dah ringkaskan yang bawah ni mengikut formula. Faham mengikut formula ni. Ni saya letakkan balik lah formula dia begini. A tambah B darab dengan A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini formula pendaraban konjugat. Kita boleh saja expandkan cara biasa, tapi akhirnya dia akan dapat jawapan sebegini juga. Okey, mari kita permudahkan. Yang atas tu numerator memang tak akan berubah, jawapannya sama. Yang bawah tu akan berubah. Jadi 7 punca kuasa 2 bagi 2 dikuasa 2 kan. Jadi apa? 14 darab 2 kan. Tolak berapa? 15 darab 3. 15 pula dah. 25. Salah, saya silap lah. 49 lah. Bukan darab 2. 49 kan. 7 kuasa 2 kan. 7 kuasa 49 betul tak? Ini pula 25 kan. 7 kuasa 2 49. Tetapi root 2 kuasa 2 adalah 2 juga. Ini pun 5 kuasa 2 bersama dengan 25. Tetapi root 3 bila dikuasa 2 kan bersama dengan 3, bersama dengan 3. Nasib baik. Nasib baik sedar buat silap. Okey. Yang atas kekal. Yang bawah tu okey, 49 darab 2 jadi 98. Tolak 25 darab 3 125. Okey. Jadi 75 bukan 125, buat silap saja. 75. Patut ada pelik je. Okey, good catch Megat. Okay, good. Okey, so jawapan dia apa? Jawapan dia ialah 7 punca kuasa 2 bagi 2, 5 punca kuasa 2 bagi 3, par 23. Jadi ini dia jawapan dia. Ini dia cara kita nak menisbahkan penyebut. So sekarang ni
kita dah dapat jawapan yang tidak mempunyai set pun di bahagian denominator. Kita ada nombor bulat kat situ, 23. Kita letakkan ke semuanya yang ungkapan yang original dia, iaitu 1 par 7 root 2 tambah 5 root 3. Jadi ni jawapan akhir dia. Selepas kita menisbahkan poinable, lepas kita rationalize the denominator. Boleh faham? Saya nak tunjuk satu cara yang saya prefer untuk tulis ungkapan ni. Saya sebenarnya lebih suka kalau tulis begini, 1 par 23 7 root 2 tolak 5 root 3. Kenapa tak saya lebih suka macam ni? Tapi beginilah cara yang saya suka lagi. Dia lebih comel lagi lah. Tapi sebenarnya dua-dua jawapan ni pun boleh diterima. Yang ni boleh diterima, ini pun boleh diterima. Tahu tak kenapa jawapan ini pun boleh diterima? Tak faham ya? Sebab dia ada 1 pada 23 kat situ. Kita darabkan dengan ukar batas. So basically maksud dia sama saja dengan yang kat sini ni. Betul tak? Faham tak sekarang ni? Kalau tak faham, cakap tak faham, supaya saya boleh cuba terangkan lagi lah. Tapi itu hanya format saja. Saya lebih suka, somehow saya lebih suka yang cara yang kedua tu. Walaupun cara pertama tu masih boleh diterima, sama je nilai dia. Okey, ada soalan? Faham ke? Kita tengok C pula. Better faham betul-betul sebab nanti nak buat latihan. Okey je. So far contoh yang dia bagi ni, dia punya numerator dia semua satu. Tak syok lah contoh dia. Contoh dia semua satu, tak syok. Saya nak ubah sikit lah contoh yang C ni. Saya nak ubah dia jadi lain lah sikit, supaya a lot more fun. 2 punca kuasa 2 bagi 3 tambah 5 punca kuasa 2 bagi 7. Bawah ni 2 punca kuasa 2 bagi 3 tolak 5 punca kuasa 2 bagi 7. Sengaja saya bubuh conjugate siap-siap. Okey. So macam mana kita nak menisbahkan menyebut? Kita darab dengan 1. Exactly. Jadi kita bubuh balik. Bawah dia kita darab dengan conjugate dia. Conjugate kepada ekspresi yang bawah, bukan yang belah atas, ekspresi yang belah bawah. Iaitu sebenarnya sama saja dengan ekspresi yang belah atas. Kenapa saya bubuh kurungan kat sini? Okey. Par 2 punca kuasa 3 tambah 5 punca kuasa 2 bagi 7. As you can see, ekspresi ini disebab dia denominator dan numerator dia sama. Ini adalah bersama dengan 1. Kita hanya darabkan itu sebagai sementara saja untuk mengubahkan format nombor yang melibatkan set tadi tu, ekspresi melibatkan set, supaya tidak ada set di bahagian bawah. Okey. So yang atas dia dah jadi complicated dah. Sebab ungkapan ini, dua-dua ni adalah sama, sebiji. Sebiji sama. So kita ada 2 punca kuasa 2 bagi 3 tambah 5 punca kuasa 2 bagi 7 dikuasa 2 kan semuanya. Dan yang di bawah tu kita dapat apa? Kita dapat 2 punca kuasa bagi 3 kuasa 2 dan tolak 5 punca kuasa bagi 7 kuasa 2. Sampai bottom of page.
dia to the middle. Tak apa. Saya pindahkan saja ini ke kurang tutup. Kita bagian PowerPoint ni lah kelemahan dia. Okey. Kita dah. Okey, kita sambung. Okey, yang belah atas ni jadi apa? 2 punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 tambah 2 darab 2. Ingin ingat tak macam mana nak buat extension ni? Yang belah atas ni dapat tak ni? Macam ni saya tunjukkan Kalau kita buat extension A tambah B kuasa 2. Jadi apa? Ni adalah sama A kuasa 2 B tambah kuasa 2. Ini sekarang ni kuasa 2 tau. Dia ada satu lagi tambah 2AB. Sebab ini bukan conjugate. Ingat tak expansion? Ingat zebra. Kembangkan, kembangkan. Tadi tu kita guna conjugate. Apa dia? Conjugate ialah A tambah B darab dengan A tolak B. Ini sebab dia ada simbol yang berbeza, ini tambah, ini tolak. So dia jadi apa? Dia jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini hasil darab 2 konjugat. Tapi bahagian atas ni dia melibatkan expansion kuasa 2. Sebab itulah dia jadi ini A kuasa 2 ialah 2 punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2. Ini pula B kuasa 2. Dan di sini tengah ni adalah 2AB. Okey, faham Alright, good. Okey, yang bawah ni conjugate tadi iaitu 2 root 3 kuasa 2 tolak 5 root 7 kuasa 2. Okey, jom kita selesaikan. Ini dia punya penyelesaian ni panjang sikit lah. Yang atas tu 4 darab 3. 4 darab 3. Alhamdulillah. Tambah 2 darab 5 iaitu 4 20. Okey, kemudian root 3 darab root 7 jadi apa? Root 21. Betul tak? Kita dah belajar apa tu hukum set. Hukum set apa dia? A root B sama dengan root AB. Okey, ingat hukum set. Okey. Seterusnya 25 darab dengan 7. Ini 5 kuasa 2 dah sama 25 kan? Bawah ni pun sama. 4 darab 3 tolak 25 darab 7. Okay, kita selesaikan. Yang okey, selalunya bila kita ada masalah yang panjang macam ni, kemungkinan untuk buat silly mistake tu sangat tinggi. Kemungkinan untuk buat silly mistake sangat tinggi. Jadi kita kena hati-hati lah. Kita kena hati-hati. Alright. Okey, jadi sini 12 tambah 20 root 21. Root 21 ni boleh dipermudah ke? Ataupun tak boleh dah? Tak boleh.
memang tak boleh dimudah. Memang kita kena tinggalkan root 21 sendiri. Tak boleh nak dimudahkan. Okey. Tambah 25 darab 7. Oh, besar nombor ni. 25 darab 7. 175 betul. 175. Bawah ni 12 tolak 175. So yang atas jadi apa? 12 tambah 175 jadi 187 tambah 20 root 21 bagi 12 tolak 175 dapat apa tu? Ini kadang sifir-sifir ni buat guna kalkulator lah. Risau buat silap. Tolak 163. Betul tolak 163. Okey. Ini jawapan dia. Tetapi dia ada tetapi juga tu. Selalunya saya tak letak tanda tolak tu kat sini. Saya letakkan tanda kat luar. Lebih comel. Okey. Alright, faham okey. So macam inilah kita rationalize the denominator. Okey. Apa lagi? Oh, contoh 15. Oh, dia ada contoh 15. Contoh 15 tu tak payahlah. Kita dah cover dengan soalan contoh C tadi. So kita tak payah buat contoh 15. Contoh 16. Tak ada soalan, saya teruskan. Contoh 16. Dia suruh apa? Dia suruh tulis ungkapan panjang ni sebagai pecahan tunggal. 5 tambah root 7 per 1 tambah root 3 tambah 4 tolak root 7 per 1 tolak root 3. By the way, saya kadang-kadang bila cakap saya campur-campur English dengan Melayu sikit. Tadi saya buat punca kuasa 2 bagi 3 ni saya panggil ni sebagai root 3. Sebab senang nak sebut. Faham kan? Kalau tidak kita kena tulis apa? Punca kuasa 2 bagi 3 punyalah panjang. Saya tulis root 3 saja, senang cerita Okey. Macam mana? Dia suruh tulis sebagai pecahan tunggal. Tulis sebagai pecahan tunggal. Alright. Luckily for us, masalah ini kita dapati apa? Dia punya denominator, dia punya penyebut adalah konjugat. Dah siap-siap konjugat dah. Beza tanda tu saja. So apa kita boleh buat? Dalam bahasa Melayunya, bahasa Inggeris ni kita kata buat cross multiplication ya. Cross multiplication. Mana kita darab kita darab dengan dia punya denominator. Sekejap Ini sama dengan apa? Sama dengan 5 tambah root 7 sini ada 1 tambah root 3. Kita hanya darabkan dengan ungkapan yang di bawah sini. Maksudnya beginilah. Maksudnya kita darabkan ini dengan kedua-duanya sekali. Jadi 1 tolak root 3
1 tolak root 3. Dan sebelah sana pula buat benda hampir serupa. Kita darabkan dengan ini, kedua-duanya sekali. Ini faham tak dia punya method ni? Dia darab silang. Yes, exactly. Basically sekejap ya. Sebenarnya saya buat satu garisan je sebenarnya. Silap. Buat satu garisan saja. Tambah kat sini iaitu 4 tolak root 7 darab dengan 1 tambah root 3 di sini. Ingat supaya tidak terkeliru dengan format yang panjang saya tulis penuh lah. Darab silang ni mungkin dah biasa kot, hanya format yang kita pernah belajar sebelum ni jauh lebih mudah. Darab dengan 1 tambah root 3, 1 tambah root 3. Boleh faham tak ni darab silang ni? Faham hanya sebab nombor dia terlalu banyak, jadi mungkin terkeliru sikit lah. Tapi sebenarnya kita tengok yang bawah ni exactly the same kan. Kita sekalikan dia lah. Tak payahlah kita tulis 2 kali kan. Sekalikan. Jadi kita buat panjang macam ni. Yang bawah tu tulis terus 1 tambah root 3, 1 tolak root 3. Dan 2 ni adalah sepasang conjugate. Okey, yang atas ni kita kena buat cross multiplication. Cross multiplication lah. Kita kena expand. Ini memang panjang ni. Jangan buat silap. Kita expandkan yang sepasang yang pertama ni dulu. Boleh selaru ni tau. Kita tengok supaya kita tak harap-harap tak buat silap. Kalau saya buat silap, tolong tegur saya lah. Yang pertama, pasang yang pertama iaitu 5 tolak 5 root 3 tambah root 7 tolak root 21. Betul tak? Betul kan? Tambah sebelah sini pula 4 tambah 4 root 3 tolak root 7 tolak root 21. Betul okey. Saya nak double check balik 4 betul 5 betul. Sekarang kita tengok term-term mana yang serupa. Contohnya apa? Contohnya ini dan ini. Jadi apa tu? Sebab sini nilai dia tambah. So kita ada root 7 tolak root 7 jadi kosong kat sini. Betul tak? Betul. Okey, yang lain tu kita kena tambah lah. Okey, 5 tambah 4 jadi 9. Tolak 5 root 3 campur 4 root 3 jadi tolak root 3. Kemudian tolak 21 root 21 tolak root 21 jadi tolak 2 root 21. Per yang bawah ni conjugate iaitu 1 kuarter 2 tolak 3 dia situ dulu. Boleh faham? Cuba tengok. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Terus terang. Supaya kita boleh ulang.
Ulang yang kat mana? Okey. Okey, saya delete dulu. Okey. Saya hilangkan palang merah ni dah. Okey, setakat ni faham macam mana kita dapat yang ni? Faham macam mana kita dapat yang ni? Okey. Faham kita nak consolidate kedua-dua grup tu. Kita selalunya kita hanya buka sajalah dia punya kurungan dia tu. So kita tambahlah semuanya. Okey. Jadi 5, ni 5 tambah 4. Jadi 9. Kemudian tolak 5 campur 4. Okey, sebab itu term yang serupa kan. Kemudian campur root 7 tolak root 7. Kemudian tolak root 21 tolak root Allah. Tolak root 21. Yang bawah ni ialah 1 kuasa 2 tolak 3. Yang bawah ni faham tak macam mana dapat root 1 kuasa 2 tolak 3 ni? Ini basically kita guna conjugate ni multiplication tadi lah. A tambah B darat. Saya tulis nicer lah. A tambah B darat A tolak B sama dengan apa? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So apa sebenarnya saya dah buat sebenarnya ialah ini A tadi 1 kuasa 2 tolak root 3 kuasa 2. Root 3 kuasa 2 dapat sama dengan apa? Sama dengan 3. Kita faham dah? Okey, yang atas kita selesaikan. 5 tambah 4 ialah 9. Tolak 5 kuasa 3, tolak 5 root 3 campur 4 root 3 ialah tolak 1 root 3. Faham? Okey. Root 7 tolak root 7 kosong. Exactly. Kemudian root 21 tolak root 21 tolak root 21 jadi apa? Jadi 2 root 21. Sebab dua-dua pun tolak kan. So kita dapat tolak 2 root 21. Faham tak? Okay. So dah clear dah. Okay, yang bawah 1 tolak 3 iaitu tolak 2. Alright. Sekali lagi, saya lebih suka untuk meletakkan tanda tolak tu di sebelah kiri untuk kesemua ekspresi ini. Tapi ini masih lagi pada saya kurang comel. Okey, saya nak buat satu ni mungkin agak keliru sikit. Okay, kalau saya ada tolak kat sini, saya nak apa? Saya nak masukkan tolak ni terus ke dalam numerator, dia akan jadi begini. Tengok sama ada Megak boleh faham ke tak? Tolak 9 campur root 3 campur root 21 par 2. Faham tak kenapa dia jadi begini? Saya darabkan dengan tolak 1. Saya darabkan dengan ni. Ini semua ni darab dengan tolak 1. So dia dapat negatif 9, dapat campur. Semua sign ni semua revert Ini campur sebenarnya kan. Semuanya revert jadi begini. Boleh faham Alright. Jadi ini adalah contoh 16. Sebab itulah saya kata hari ni punya lesson ni susah sikit daripada yang hari Selasa ni. Inilah sebab dia. Topik rationalizing denominator ataupun menisbahkan penyebut. Okay, melibatkan conjugate. Ada soalan tak sebelum kita buat latihan? Faham Okey. Okey, kita teruskan dengan latihan. Latih diri
4.7. Okey, kita buat yang mudah dulu. A 2 part punca kuasa 2 bagi 5. Okey, buat A ni dulu. Dapat apa? Ya, betul. Dia panggil tu conjugate. Saya tak panggil tu conjugate. Saya silap ataupun penulis buku teks ni silap. Saya baca pasti. Saya tak panggil tu conjugate. Dua. Okay, good. Good. Betul lah tu. Yang betul. Buat congak yang betul. Yang betul. Fantastic. Good. Okay. Okay, quickly buat nombor B ya. B pun mudahnya. Ya, exactly. Betul. Ya, saya tulis sekejap kat sini. Alright, sama juga sini. Okay, good. Okay. Kita buat C. Punca kuasa 2 bagi 10 per 5 ya. Betul. Ini darab saja dengan sama juga. Jadi 5 exactly. Good. Okay. Kita buat E. Kita skip D ya. Kita buat E. Yang tak conjugate ni, dia yang belah bawah ni ada satu angka saja. Yang kena conjugate ni apabila bahagian bawah dia ada macam 1 tolak root 2. Tak. Ini baru kena darab conjugate. Okey, ini yang ni dia tengok yang belah bawah tau, bukan tengok yang atas. Yang atas tu tak kisah apa pun. Apa saja nombor pun tak apa. Yang bawah tu. Yang bawah ni kita kena darabkan.
Punca kuasa 2 bagi 3 punca kuasa 2 bagi 4. Saya tak faham tu. 3 apa? Punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2 kan? Betul. Ini jawapan dia 6 lah. Saya tak pasti kenapa macam mana datang 4 ni. Tak apa, buat dulu. Jawapan dia apa? Dapat dah? Apa saja yang boleh dipundahkan, kita mesti mudahkan. Bukan boleh mudahkan tak, kita mesti mudahkan. Sure. Apa yang dah dapat so far? Sangkutnya. Okey, saya nak tengok cara Megat buat. Rasa-rasa yang boleh tak ni apa? Megat capture screen, ambil gambar. Bawa padam. Nak try sekali. Okey, try sekali lagi. Ada something wrong ni sebab kita tak mungkin sampai sini. Tak ada ni. Punca kuasa 3/12 betul? Ya. Ini jawapan dia. Betul, Dia dah dapat 4. Dia dah dapat 4. Dia nampak 36 betul? Oh, I see. Ya. Sampai sana. Sampai 6 kuasa 2 berapa? Ada itu root 36 dengan apa? Root 36 jadi apa? Root 6 kuasa 2 jadi sama dengan apa? 6. 1 tambah 6 12. Ini jawapan akhir lah. Dia sebenarnya ada silap tu sama. Dia silap kat mana? Silap dia dekat sini. Kenapa salah satu tu? Kenapa satu tu salah? Saya tak pasti kat mana silapnya. Tengok tengok saya buat. Okey, step ini Megat ada buat kan? Alright. Then kita darabkan 1 tambah root 3 darab dengan root 12. Bawah ni jadi 12 lah. Tengok cerita kan? So yang bahagian atas tu jadi apa? Kita kan kembangkan semua. So dia bukan dapat 1 sini. Ini tak betul ni. Dia jadi
root 12 tambah root 36 per 12, iaitu root 12 tambah 6 per 12. Selalunya saya ubahkan 6 tu letak ke depan lah. Itu jawapan dia sebenarnya. Okey. So ada kesilapan dekat sini lah. Tahu kan, faham tak kenapa disilap kan? So kita berbetulkan jawapannya. Root 12 boleh dimudahkan. Very good. Very good. So mudahkan. Jom kita mudahkan. Mana saya tulis? 6 tambah exactly. Okay, boleh dimudahkan lagi sebenarnya tu. Potong macam mana? Satu per 2. Kemudian yang satu lagi tu, yang 2 root 3 ni. Diasingkan boleh. Tapi macam ni saya tunjukkan. Sebenarnya kita potongkan sebenarnya macam inilah. Kita yang bahagian atas ni kita factorize dulu. Kita faktorkan dulu untuk memudahkan cerita. Kita mudahkan, kita jadi 2 3 tambah root 3, betul tak? 12 kan? Ya, ini kita boleh potong jadi 6 kan? So dia jadi 3 tambah root 3 per 6. Itu jawapannya. Faham tak? Okey, jawapan dia itulah, akhir jawapan dia ialah 3 tambah root 3 per 6. Selalunya kalau cekap saya tak perlu buat step ni pun. Kalau cekap kan, kita buat dari sini saja. Saya potong ni jadi 6, saya potong jadi 3, saya potong tu terus jadi 1. 3 dengan tak boleh potong lah, sebab ini dah jadi minimum dah. Kita tak boleh nak potong lagi dah. Faham? Kalau nak potong juga boleh, tapi dia jadi format dia sedikit berbeza. Format dia jadi begini. 1/2 tambah 1/6 root 3. Ataupun kita bubuh 1/2 tambah root 3/6. Boleh? Tapi tak cantik macam ni. Dia lebih cantik macam ni. Faham? Ini dia, walaupun jawapan dia betul, tapi kurang menarik dah jawapan dia. Okay. Alright, kalau faham, saya tulis, saya bagi komen lah. Ini tak comel. Walaupun betul. Walaupun betul. Jawapan betul tapi tak comel. Okay, good. Okay, penting juga buat silap tu, sebab kita nak belajar kenapa disilap. Okay, soalan mana pula? FGHI panjang tu, yang panjang belakang. Okay, buat F. Root 5 tolak root 5.
Dapat 15 tambah 7 roti Macam ni. tambah 5 roti tambah roti Itu. 7. Okey Alright. Okey, mari kita try. Kita darabkan dengan conjugate dia ya. 5 tambah root 5 per 5 tambah root 5 ya. Dapat itu jadi sama dengan 1. Di atas tu kita extend. Consistent. Ini sama. Root 2 5 tambah root 5. Yang bawah tu dah senang dah. 25 tolak 5 sama dengan 20. Di atas tu satu 15 tambah 3 root 5 nampak betul, tambah 5 root 2 betul juga, tambah root 10 memang betul okey. 20 boleh dimudahkan? Tak boleh dah nak dimudahkan, tak boleh dah dimudahkan, itu saja. Okey, good, betul jawapan dia, very good. Okey, kita skip G dan H. Kita buat I. Okey, I ni bercelaru sikit lah. Bercelaru sungguh tu. Panjang ni. Panjang. Panjang ni. Panjang ni. Mudah buat silap. Untuk I ni memang mudah buat silap. Ya betul. Betul, darat silang. Saya bagi tahu siap-siap ni. Ini memang salah sikit je, careless mistake, habis jawapan semua.
panjang Dan tengok ni macam ada dua cara nak selesaikannya. Tak apa, cuba dulu. Ada dua cara. Kalau sedikit ni saya tak tahu mana satu lebih simple. Nanti kita boleh try dua-dua cara ni semua. Confuse lah. Sangkut terus ke macam mana? Sampai tak? Banyak sangat nombor. Exactly, memang confuse. Tapi it's a good exercise. Boleh jawab ke atau tersangkut ke macam mana? Sangkut terus. Nak terus mencuba ke nak tengok macam mana saya buat? Okey, teruskan. Okey, jap.
Dah sampai step macam saya buat ni. Memang sangkut lah. Memang payah nak buat ni. Okay. Alright. Saya tengok macam ni kan. Ini adalah cara pertama kita nak selesaikan. Kita cross multiplication. Saya ada sebut tadi kan, ada dua cara. Satu cross multiplication dan satu lagi cara. Dan saya sebenarnya tak pasti, honestly speaking, mana satu lebih mudah. Tapi saya rasa cara yang pertama doesn't work at all. Cara ini tidak berkesan. Cross multiplication tidak berkesan. Jadi saya tulis tidak boleh diteruskan. Kenapa tak boleh diteruskan? Sebab bila sampai kat sini dah terlalu complicated dah. Macam mana kita nak rationalize? Macam mana kita nak menisbahkan penyebut? Terlalu complicated. Jadi apa tindakan kita? Kita tinggalkan. Kita tinggalkan cara nombor 1 ni. Kita buat cara nombor 2. Okay. Cukup ruang ke tak tulis? Oh, tak banyak ruang. Saya nak copy sekejap. Tak payah copy lah, pilih lain lah. Okay. Mana soalan dia tadi? Mana soalan dia? Hai. Cara yang pertama tak berkesan. 7 5 tambah root 5 6 tambah root 3 6 tolak root 3. Okey. Kita buat cara kedua. Saya belum pun mencuba cara kedua ni. Saya rasa cara yang kedua ni boleh buat jawapan. Tapi saya tak pasti. Mari kita buat apa tahu? Kita try rationalize. Kita nisbahkan kedua-dua ni secara berasingan. Faham tak? Kita ambil yang term yang pertama dulu. Ini yang A punya dulu. Kita buat A kat sini. A kita ambil nombor tu. 7 tolak 5 to root 5. 5 tambah root 5. Kita darab dengan conjugate. Dapat apa? Sebab dah complicated sangat sebab dah complicated sangat, kita baca macam ni lah. Okey, saya bubuh yang bawah ni dulu. Ini ialah 25 tolak 5. Okay, atas ni 7 darab 5 bersama 35 tolak 7 root 5. Hilap ni kan. Ya. Betul. 7 darab 5 betul. Tak ada silap. 5 tolak 7 root 5 tolak 5 root 5. Kalau saya buat silap tolong bagi tahu tolak dengan tolak jadi campur 5. Okay, ni semua betul tak? Faham tak so far? Okay, betul tak ada silap okay. Sekarang 35 campur 5 jadi 40. 35 tambah 5 jadi 40 Kemudian 2 ni jadi tolak 12 root 5 kan. Dan bawah ni ialah 20. Okey, ini boleh dimudahkan. Jadi berapa? Bagi dengan 4 boleh tak? Bagi dengan 4 ni jadi 5 kan. 5 4 bagi 4 jadi 10, ni bagi 4 jadi 3. Betul tak? Saya buat laju ni. Betul Okey, jadi 10 tolak 3 root 5 per 5. Dah tak boleh nak dimudahkan dah. Okey. Sekarang kita tengok yang B pula. Benda pula apa dia tulis. B ni. B pula. Dia asing kan 6 tambah root 3. 6 tolak root 3.
darab dengan 6 tambah root 3. 6 tambah root 3. Ini faham Kita ambil conjugate begini ya. Okey. Remember tau, apa yang megap belajar ni, budak form 5 zaman sekarang tahun ini tak belajar pun tau. Dia orang tak buat cert tau tahun lepas. Jadi ini new syllabus baru. Okey, yang atas ni basically kita kuasa 2 lah. Berapa? Saya buat cepat sikit lah. 36 tambah 2 darab 6, 12 root 3. Betul? Kan? Tambah 3, betul kan? Okay, good. Bawah ni ialah 36 tolak 3, betul tak? Betul right, good. Okay, 36 tambah 3 jadi 39. Tambah 12 root 3. Okay, tak boleh buat apa dah. Bawah ni 33. Boleh dimudahkan tak? Boleh. Kita bagi 3. Kita bagi 3 jadi 11. Bagi 3 jadi apa? 39 bagi 3 jadi 13 kan? 13 kan? Ini bagi 3 jadi 4 kan? Jadi samaan dengan 13 tambah 4 root 3 per 11. Sekarang baru kita boleh selesai. A dan B dah dimudahkan, dah dirationalize kan. Jadi semuanya jadi apa? Jadi persamaan 10 tolak 3 root 5 per 5 tolak 13 tambah 4 root 3 per 11. Baru boleh. Baru kita buat cross multiplication. Baru kita buat darab tilang. Okey, jadi apa? Jadi 10 tolak 3, 5 darab dengan 11. Tolak 13 tambah 4 root 3 darab 5. Bawah ni 5 darab 11 jadi 55. Okey. Boleh faham lagi? Boleh ikut lagi ni soalan ni? Okey. Jadi 10 darab 11 jadi 110 tolak 33 root 5 tolak 13 tolak 5 apa? Tolak 33. Oh, 33. Yes, exactly. Bagus. Alright. Okey, 13 tolak darab 5 jadi apa? 130. 65. Tambah 20 root 20. Selalu buat silap je. Okey. Per 55. Ini memang boleh buat lah ni. Okey, kita rationalize, kita consolidate kan. 110 tolak 65 jadi apa? 45 45. Betul, 45 betul. 45. Yang ni kita tak boleh nak buat apa dah. Itu tolak 33 root 5 tolak 20 root 3 per 55. Panjang jawapan dia, tapi ini dah tak boleh nak dimudahkan dah. Dia tak ada common factor, dia tak ada faktor sepunya kita nak buat dah. Cara yang kedua saja yang boleh dibuat. Cara yang pertama tadi memang kita tersangkut. Okey, boleh faham? Alright. Jadi ini jawapan dia. Ada soalan apa-apa tak? Good question, my God. Very good question. Macam mana nak tahu? Jawapan saya tak tahu. Kadang-kadang masalah matematik ni kita jumpa dengan masalah baru yang kita tak pernah cuba. Secara honestly speaking, secara jujurnya bila saya tengok soalan tadi tu memang complicated. Mungkin saya pernah cuba dulu tapi saya dah lupa. Dan saya tengok macam ada dua cara. Selagi saya tak cuba cara yang pertama, saya tak tahu cara tu tak berkesan. Tapi yang pentingnya kita tahu the alternative way. Kita tahu cara yang kedua tersedia. Iaitu cara kedua ya, kita nisbahkan penyebut dia secara berasingan, kemudian baru kita cross multiply
baru kita buat darat kilang. Okey, jadi kita memang tak tahu, kecuali kita dah buat latihan yang sangat-sangat banyak, kita tengok saja, ni sama macam dulu saya pernah buat dulu. Dah tahu dah cara pertama tak boleh punya, buat cara kedua terus. Faham tak Megat? Selalunya matematik memang macam itulah. Kita kena banyak kali eksperimen sampailah benda tu jadi tepu dalam kepala kita. Sampailah benda tu jadi, kita dah nampak pattern dah. Ini pernah saya buat dulu ni. Nombor dia berlainan tapi cara dia sama saja. Dari pengalaman tu lah yang membantu kita untuk memilih cara mana kita nak buat. Kalaulah soalan ni betul-betul keluar dalam SPM, okey, kalau kita buat cara yang pertama, kita dah buang masa banyak. Kan? Kita dah buang masa banyak dah sebab kita bercelaru dengan penyebut dia complicated sangat. Jadi kita terpaksa buat cara kedua. Tapi kalau kita dah buat banyak latihan, kita dah tahu ini doesn't work, kita tinggalkan cara pertama terus, kita terus buat cara kedua. Jadi baru kita dapat save a lot of time masa through exam. Ini boleh tahu? Tetapi secara jujurnya juga, soalan ni sebenarnya complicated. Saya rasa soalan complicated ni dia tak keluar dalam SPM yang sebenar. Selalunya soalan yang complicated macam ni, dia keluar time apa tahu? Dia keluar time percubaan SPM. Trial dia keluar. SPM betul dia tak keluar. Sebab dia memang nak betul-betul bagi kita tough dengan trial. Bila kita daftar dah biasa dengan soalan yang susah masa trial, soalan masa SPM kau tim sekejap kita ni buat. Okey, ada soalan lain? Okey kita rasanya dekat ini sajalah. Kita sambung lagi minggu depan. Minggu depan sebenarnya kita tak habis lagi topik menisbahkan penyebut ni. Tak habis lagi. Kita sambung minggu depan lah. So kalau tak ada apa-apa, kita sudahkan dululah sesi yang ini. Okey ya? Sama-sama, all the best to you. Assalamualaikum.